dalam parti berkenaan. Saya bukan anti dia, tapi saya masalah budak ni bukan kerana dia, tapi dia kena satu pihak mesti bertanggungjawab. Tak boleh kami tak bertanggungjawab. Kalau macam tu banyak lagi sekolah kerajaan orang mati. Ada orang kata dia kerajaan bertanggungjawab, cikgu pukul, kita tanya kementerian. Mana pernah orang lepas? Walaupun pegawai polis yang tembak budak tu, tapi kes ni polis mesti bertanggungjawab. Takkan bila mai gila kita tak boleh, kena terima lah takdir. Kalau ustaz tu takkan nak biar saja, ada pihak mereka jawab. Kerana ustaz tu bertanggungjawab, dia tak mau biar budak ni jadi pencuri. Islam pun kalau boleh balik potong tangan, tak bunuh diri, bunuh terus. Tuan-tuan, fanatik ni teruk, hina, jijik. Tak usah perkara fanatik parti apa pun sama, fanatik mazhab pun sama, fanatik parti pun sama, apa pun boleh berparti pun, dah negara demokrasi. Tapi jangan fanatik. Bila salah, kata salah, silap, kita bertanggungjawab dan kita mengutuk perbuatan orang kita ni. Cakap macam tu lah, gentleman, jangan pergi pertahan pula. Soal rokok, siapa yang man adraka rokok, man adraka rukuk faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat rokok maka dia dapat rakaat. Kalau dia tak sempat rokok bersama dengan imam, rakaat tu tak dikira untuk dia. Last soalan. Ada? Ya, sila. Dah ni ada soalan. Ada soalan? Ya, tuan-tuan, persoalan ini telah di samping saya nak masuk tajuk ni, ini yang menyebabkan sebahagian orang-orang barat berfikir agama ini sebenarnya bersifat geografi. Jika orang tu di dunia orang Islam, dia Islam lah, di tempat Kristian, dia Kristian lah. Dia kata takkanlah orang Kristian yang berada di kampung dia nak dipaksa buat kajian tentang agama sehingga dapat memutuskan agama benar-benar untuk dia pilih agama. Dan itu alasan mereka. Tetapi asalnya Islam adalah agama hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar agama ni kepada satu kaum yang tak ada tamadun sebenarnya, tapi kaum ni telah dapat dibaiki, iaitu Arab. Kemudian Islam berkembang menjadi agama yang terbukti beratusan tahun, menyebabkan umat-umat yang teruk jadi baik. India, Islam pernah masuk ke dalam India. Daripada bakak isteri, bakak ni macam-macam, jadi nilai-nilai yang mulia. Kemudian manusia mendapat tempias daripada agama ni. Walaupun mereka tak menganut agama, tapi oleh kerana dunia bergerak kepada lebih civilized, lebih bertamadun daripada satu masa ke satu masa, maka kita tengok barat mendapat manfaat. Barat dulu teruk. Eropah zaman kegelapan, rasuah pihak antara gereja, rasuah antara pentadbiran, membunuh orang, dan kemudian mereka berubah.
kemudian datang masuk sekularisme, revolusi industri, dan mereka membentuk lebih berdisiplin. Dan Eropah jadi, kalau kita tengok, sebab tu dulu saya sebut tentang Museum of Torture yang kita tengok, saya tengok di Prague, di Republik Czech, macam mana kekejaman bunuh manusia oleh pembesar-pembesar. Dia tak boleh bunuh terus. Islam kata pancung, bagi cepat. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila bunuh dengan cara elok. Dia buat macam-macam peralatan sulam Allah, cara nak seksa, bagi mati sikit-sikit, macam-macam alat dah. Saya ambil gambar, tuan-tuan baca artikel saya, antara tudung dan cawat besi. Perempuan kena pakai cawat besi, suami dia pergi perang pakai cawat kunci suami bawa. Takut isteri buat hubungan seks, tak tahulah nak pergi tandai macam mana. Saya duduk tengok kepada cawat tu, kalau kena musim sejuk, jenuh sejuk. Ada Museum of Medieval Torture yang di Prague. Kekejaman. Kemudian mereka mula baik. Hatta Nazi, pembunuhan besar. Agak mula korang membunuh ni, saya ingat baru je ni, 50-an ke atas dia dah mula dunia barat pun mula tersusun, dah buat peraturan, isu-isu demokrasi mula dibangkitkan, hak-hak human rights mula diperkatakan. Kita tengok mula barat sudah ada kesedaran dan mereka jadi tinggilah di sudut tamadun mereka. Jepun sendiri satu bangsa yang sopan. Kita tahu tuan-tuan, kalau di Jepun tuan-tuan tahu lah, dia hengguk ni bukan saja cakap depan orang, cakap dalam telefon pun dia hengguk walaupun orang tu tak nampak. Saya tanya dia, siapa awak tunduk, sedangkan kawan tu tak nampak. Dia kata dah biasa. Tapi kita tahu dalam sejarah dia bunuh diri tinggi. Dan hari ini pun Jepun ni bunuh diri setahun 45,000 saya ingat bunuh diri, sebab hilangnya satu unsur hidayah. Islam mari di atas bangsa yang terima Islam ni. Arab ni dah tarik Islam. Dunia Islam ni macam kata John L. Esposito dalam Who Speaks for Islam, 1.5 bilion orang Islam ke? Yang Arab ni 200 juta ya. Dia tidak represent Islam. Orang kata bila orang sebut Islam Barat selalu teringat Arab. Arab ni 200 juta ya. Indonesia 200 juta lebih campur dengan Melayu. Mungkin Melayu Islam lebih besar daripada Arab. Bangsa India yang Islam lebih besar pada Arab, dan Afrika yang Islam mungkin lebih besar pada Arab. Jadi dari segi pembahagian bangsa, banyak bangsa dah dapat dah Islam ni, dah banyak bangsa. Cuma tinggal beberapa bangsa Barat umpamanya, mereka pun teruk, tapi mereka satu bangsa. Nabi puji Rom dalam hadis. Nabi kata Rom akan kekal kuasa mereka kerana mereka adanya sifat telus dan sifat menentang kezaliman di antara mereka. Mereka berusaha baiki diri. Dan Rom tu mewakili Eropah sekarang. Mereka baiki diri. Pemerintah yang buang korup, mereka buang. Mereka sentiasa cuba untuk kepada satu achievement yang lebih baik daripada masa ke semasa. Dunia Islam banyak sebab dia lemah. Pertama, kadang salah satunya agama itu sendiri, bukan Islam. Cara penafsiran agama. Lahirnya ulama pengampu menggunakan agama. Mereka lah yang menguatkan kedudukan para pemerintah, yang mana pemerintah ini sekalipun begitu corrupted dan begitu teruk sekali, dan mereka akan keluarkan dalil-dalil untuk mempertahankan institusi ini. Bukan salah agama, salah orang agama. Dan mereka tak bawa kepada negeri macam Jepun. Dia ada disiplin, walaupun kadang-kadang dia mudah dulu soal nyawa, dia bunuh orang ni, tapi dia ada disiplin di sudut wang. Tak pergi. Hatta beberapa bank Islam dalam dunia ni, bagi orang Islam jaga, selalu hilang duit. Kena panggil orang putih mai jaga, duit tak hilang walaupun dia tak Islam. Allah Subhanahu wa taala akan hukum kita.
Di atas kita tak melaksanakan Islam, dan di atas kita tak sampaikan Islam kepada orang yang bukan Islam. Mereka menderita di dunia ini kerana mereka tidak menikmati nikmat iman orang bukan Islam. Tapi di sudut dunia mereka dapat buat apa sajalah, haram halal tak ada. Sebab apa? Sebab Islam tak sampai. Adakah Allah akan hukum mereka? Allah dah kata, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasula." Kami tak akan mengazab melainkan setelah kami hantar rasul. Maka kemungkinan orang Eropah selamat di akhirat kerana tak ada siapa sampaikan Islam yang betul bagi tempat-tempat yang tak sampai Islam, dan kemungkinan kita lebih tak selamat kerana Islam dah sampai kat kita. Kita dah tak sampai kat orang, kita sendiri pun buat tak betul. Mungkin sebahagian orang Cina yang tidak Muslim yang tak sampai Islam di Malaysia ni, walaupun kita dengar dia pun keliru, saat kata tak boleh masuk masjid, saat kata boleh masuk masjid, saat kata dia keliru, dia tak tahu apa Islam yang sebenar. Mungkin dia ada hujah di sisi Allah untuk menyatakan kenapa aku tak boleh masuk Islam, pasal tak tahu Islam mana sebenar main terang kat aku. Tapi kemungkinan orang Melayu yang Islam yang pi duk kata hang kafir, orang Melayu tu mungkin masuk dulu pada dia. Dan ini adalah benda wallahu taala alam, Allah caturkan. Kita tahu mereka perlukan hidayah. Di Jepun sendiri perkembangan Islam bagus. Di Tokyo, saya dah sebut dulu, saya jumpa satu orang tua di Tokyo, dia terjemahkan Sahih Muslim ke dalam bahasa Jepun. Saya sembang dengan dia, memang dia mempunyai pengetahuan yang bagus keseluruhan Sahih Muslim. 7-8 orang ada PhD, lulusan Azhar, lulusan Timur Tengah, mempunyai pengetahuan Islam yang baik, bercakap Arab dengan baik. Mereka aktif, mereka dakwah. Tak ramai, saya ingat 100,000 tak sampai orang Islam campur orang luar di Jepun. Tapi mereka ada ruang. Jepun ni tak tahu nak menentukan agama mereka. Saat mereka Shinto, saat mereka Buddha, mereka tengok yang mana murah untuk mati, yang mana murah untuk lahir. Sebab tetapi mereka ada disiplin, mereka mewarisi disiplin keluarga yang baik. Disiplin ni soal manusia. Kalau kita boleh berdisiplin, orang tu kalau bersih, keluarga dia ajak bersih, dia jadi bersih. Tapi kalau pengotok, kita tak lalu tengok nak makan. Walaupun dia Islam, tapi dia tak mewarisi benda baik itu. Kita pergi setengah orang, dia memang pengotok, tak lalu kita. Tak ada orang dia. Tapi oleh kerana apabila benda good culture tu telah diwarisi, dijadikan, dia dah jadi culture, semua orang buat benda tu, semua orang bersih. Saya ambil gambar orang Jepun cuci lantai. Allah, kita kalau cuci lap-lap, dia boleh duduk bertinggung cuci. Saya kata kenapa dia perlu bertinggung? Dia kata di Jepun ni kalau nak buat apa-apa, you kena tunjuk kepada orang awak buat benda tu bersungguh-sungguh, bukan buat sambil lewat. Tuan-tuan tengok kalau kereta dia mati di tengah jalan, dia nak bagi isyarat supaya bahawa kereta dia mati, supaya orang pergi ke tepi, dia kibar bendera tu macam baru menang naik Gunung Everest tu. Bersungguh-sungguh. Kita ingat seorang dua, ke mana kita bersama? Pasal dia jadikan itu satu budaya dah. Kita main orang Melayu, ada benda hak kita bersungguh, ada benda hak kita tak bersungguh lah kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.